Okay, so hari ini kita akan sambung 9.3 dan juga 9.4, okay, which is sedikit mencabar. Kita dah belajar 9.1 binomial distribution, 9.2 Poisson distribution. Okay, so ini kita dah belajar. Kedua-dua benda dekat sini ialah discrete random variable. So kalau dia tak bagi tahu dia distribution apa, kita kena tentukan sendiri, which is discrete ialah benda yang boleh dikira. Okay, macam mana nak bezakan binomial dan juga Poisson bila disebut tentang time ataupun space. Space tu contoh macam meter, space dekat dalam bilik, macam itulah. Okay. Itu ialah Poisson. Okay, so selain daripada itu ialah binomial. Okay, so normal distribution, ini kita punya distribution yang terakhir. Normal distribution ialah continuous. Okay, so ingat kita belajar daripada chapter 8, continuous, kita tak kisah kalau px greater than 3 sama sahaja dengan px greater and equals to 3. Okay, so kita tak kisah pasal inequality dia. So bila dia continuous, maksudnya dia dalam bentuk interval lah. Contoh kat sini ialah dia cerita pasal weight ataupun mass ataupun age ataupun apa lagi? Macam itulah di kategori itulah. Okay, and then kalau sempat nanti kita akan tengok distribution approximation. So distribution approximation ni apa pula? Which is distribution approximation daripada binomial, okay, which is daripada discrete, dia tukar kepada normal menjadi continuous. Okay, itu distribution approximation. So untuk boleh buat ini, kamu kena faham betul-betul binomial dan juga normal. So hari ini kita akan tengok normal dahulu. Okay, so normal distribution. So let's see 9.3. So the first learning outcome kita hari ini ialah untuk identify normal distribution. So tengok normal distribution, jangan confuse pula normal yang vector tu pula, mentang-mentang dia pun normal, yang dia pun normal. Normal distribution. Okay, so macam mana bentuk normal distribution? Kita letak dia dalam bentuk bell curve. Okay, dia bentuk bell curve macam ni. So ini yang kita sebut sebagai normal distribution. Okay, so okay, kita pendekkan cerita lah. If a continuous random variable, okay, so ini continuous, saya dah bagi tahu. So normal distribution ialah continuous. Okay, continuous. So maksudnya dekat sini kita boleh ignore equal sign. Okay, equal ataupun tak equal, benda yang sama. Okay, so ini cara tulis distribution dia. Okay, X is a normal distribution. Dekat sini ialah mu, mu dekat sini ialah mean, sigma square ialah variance kita. Okay, alright, so properties of normal distribution, kita letak dia sebagai bell shape. Mean, median and mode are equal and located at the center of the distribution. Sini mean, median, mode dia. Curve is symmetric about the mean. Tak ada masalah. Total area under distribution is 1. Okay, bila cakap pasal probability, maksudnya total dekat sini ialah 1. Semua, kalau saya lorekkan ini semua, dia ialah 1 bila kita cakap pasal probability lah. Probability that X lies in the interval from A to B is equal to the area under the curve. Okay, ini penting. Probability that X lies in the interval from A to B, okay, let's say ini ialah A kita, ini B kita, is equal to the area under the curve. Is equal to the area under the curve bounded by the ordinate X equals to A, X equals to B. Okay, senang cerita apa yang saya cakap tadi lah. So semua yang berwarna oranye ini ialah probability of X from A to B. Okay, so probability of X between A and B. Okay, so bila nak cari probability, maksudnya kita kena cari area under the curve. So let's see. Learning outcome yang kedua. Terus learning outcome yang kedua. Standard normal distribution. So kenapa kita ada standard normal distribution? Kita tengok dekat table kita. So dekat table kita tak ada normal distribution. Okay, table 1 ialah binomial distribution. Okay, binomial. Table 2 ialah Poisson distribution. Table 2 Poisson probability. Tapi kalau kamu tengok dekat table 3 kita, dia bukan normal distribution sahaja. Dia standard normal distribution. Okay, so ini ialah S and D. Okay, so kita tak ada normal distribution. Kita ada standard normal distribution. So,
That's why daripada normal distribution kita kena tukar kepada SND. Okay, standard normal distribution. Okay, so kalau tadi kita tulis distribution kita normal ialah N, so standard normal distribution dia akan jadi dalam bentuk Z. Okay, standard normal distribution is a normal distribution with mean of 0 and a standard deviation of 1. So ini fix lah. Okay, mean dia 0. Ini mean dia 0. Standard deviation dia ialah 1. Okay, so maksudnya kalau kita nak selesaikan soalan normal distribution, kita kena tukarkan dia kepada standard normal distribution, barulah kita tengok table. So macam mana nak tukar? This is the formula. Okay, formula ni yang kamu kena hafal dan fahamkan. Okay, X minus mean over standard deviation kita. Okay, so simpan dulu formula ni, nanti kita buat. Okay, sekarang kita nak tengok macam mana nak cari probability kita. Okay, so untuk binomial dan juga Poisson, cara cari probability kita basically kita kena tukar kepada greater and equal. Okay, greater and equal, which is kita dah buat banyak kali dalam kelas benda ni. Sekarang dah patut produk. Tapi untuk normal distribution ataupun standard normal distribution kita kena lukis, wajib kena lukis bell graph. Okay, mesti kena lukis bell curve kita. Okay, so standard normal shows probability for upper N area that is X greater and equals to Z. Okay, so kita guna Z lah sebab ini ialah standard normal distribution SND. Okay, mesti kena greater ataupun greater and equal, since dia continuous. Dia boleh juga jadi greater sahaja. So ini tak ada masalah. Greater ataupun greater and equal, dua-dua terus boleh tengok table. Okay, so let's see the first one. So let's say ini secara general saja tanpa nombor. Maksudnya kita letak A sahaja. So first one, kita ada Z less than negative A. Okay, macam mana boleh jadi PZ equals greater than A? So kita buat kita punya bell shape kita. Ya, lupa pula saya nak. So lukiskan bell shape kita di setiap soalan normal distribution, tolong lukis bell shape. Saya tak nak kamu agak-agak sahaja. Okay. So, soalan minta Z less than negative A. So ini nilai yang di tengah-tengah lah. Okay, di tengah-tengah ini ialah kosong. Okay, ini ialah kosong. Di sebelah kanan ialah positif, di sebelah kiri ialah negatif. Total semua nilai area dekat sini ialah 1. Okay, ini 1 probability dia. Okay, ini A kita. So ini akan jadi negatif, yang kanan akan jadi positif lah. So the question said negative A. So negative A dia berada dekat sebelah kiri. So sini negative A kita. Okay, so negative A berada di sebelah kiri. So perhatikan dia punya simbol less than. Okay, so sebab less than, so dekat sini kita akan lorikkan, kita akan shadekan yang kurang daripada negative A. So negative A dekat sini, so less than negative A, so kita akan lorik di sini, di sebelah kiri. Okay, so macam mana kita nak cari Z, nak jadikan dia kepada Z greater than A, which is ini akan equals to, so probability yang di sini, di sebelah sini, dia basically sama sahaja dengan probability di sebelah sini. So, apa yang kita akan buat ialah kita akan shiftkan dia. Okay, shiftkan. Okay, macam mana ni? Okay. Ini kita boleh shift. Okay. So, basically bila kita shift, dia akan equal ke sebelah sini lah. So, ini 0 tadi. Bila dia shift, dia akan terus jadi positive A. Okay, area dia pun akan berubah. Okay, so let's say lah ini area dia ialah 0.3. Okay, dekat sebelah sini pun area dia 0.3. So kita boleh terus tukarkan dia. So that's why kita punya PZ less than negative A is equals to PZ greater than A. Sebab area dia sama dekat situ. So shift ini ialah the big part dalam normal distribution kamu. So tolong biasakan. Okay, so let's see. Kalau belum faham lagi, kita tengok nombor 2 pula. Okay. Lambat pula, lupa pula saya nak tulis tadi.
Okay, alright. Sekarang tengok nombor 2. So soalan minta PZ greater than negative A. So PZ greater than negative A. So tengah-tengah ialah kosong. Temakkan dulu kita punya negative A. Negative A berada di sebelah kiri. So sini negative A. Okay, so greater. Okay, so sini ialah greater. So maksudnya semua yang di sebelah kanan. So kita akan lorek ke sebelah kanan. Okay, so lorek semua sekali yang di sebelah kanan. Okay, so dia memang greater. Okay, sepatutnya boleh terus tengok table tapi A kita negatif dekat sini. So tak boleh lagi tengok table. Okay, tak boleh tengok table lagi. Positifkan A, kena positif. Baru boleh tengok table. Okay, sebab dalam table kita dekat sini nilai dia ialah A. Nanti kita tengok macam mana nak tengok table. So macam mana nak buat soalan ini? Basically kalau kamu nampak kita lorekkan, bila kita lorekkan dia lebih daripada separuh. Okay, probability kita separuh daripada sini. Contoh ini. Sini ialah 0.5. Sini ialah probability 0.5. Probability bukan nilai A dia. Contoh dekat sini. Ini 0.5, ini 0.5. Okay. So separuh-separuh 0.5. Total dia ialah 1. So bila kita nampak kita lorek lebih daripada separuh, ini dah separuh dah. Okay, kita lorek lebih daripada separuh, apa yang kita kena buat dekat sini ialah terus kena buat 1. Tolak. Okay, 1 tolak. 1 tu the whole thing lah. So 1 is the whole thing. Semua sekali. Okay. Tolak. So nak tolak dengan apa? Tolaklah dengan yang tak ada dekat sini. Okay. Which is yang di sini. Which is ni kosong. Kita nak tolak dengan dekat sini ialah negative A. So kita nak tolak dekat sini. Okay. So sebab tu dia akan jadi 1 tolak dengan PZ less than negative A. Okay, 1 tolak dengan PZ less than negative A. So kita dapat nilai yang dekat dalam ni. Yang sebelah kanan tu. So masih lagi belum boleh tengok table. PZ less than negative A sebab dia less than and then dia negative belum boleh tengok table. So ini nak datang daripada mana? Ini datang daripada properties nombor 1 tadi, which is kita boleh shiftkan dia. So kita dapat 1 minus PZ greater than A. So ini shift. Ini datang konsep shift pula. Sekarang kita dah ada belajar dua benda. Okay. So ini tadi case kita ialah 1 minus PZ less than negative A. Okay. Alright, so seterusnya. So dekat sini mungkin akan nampak sikit. Kita tengok. Okay. The question asks us to find PZ between negative B and negative A. Okay, kita buat dulu zero kita. Okay. So negative A dan juga negative B, dua-dua negatif, maksudnya dua-dua di sebelah kiri. Okay, so nilai ini mestilah lagi besar daripada nilai ini. So maksudnya B di sini, negative B, sini ialah negative A. So kita lorekkan dia, ini area yang kita nak. Okay, ini area yang kita nak. Tetapi ini kita akan tukarkan kepada, ingat ini kita boleh shift. Sebab kita punya table tak ada negatif, table kita positif. So apa yang kita kena buat dekat sini ialah kita kena shiftkan kita punya area tu ke sebelah kanan. Okay, so bila kita shift ke sebelah kanan, dia akan jadi A duduknya di sini, B duduknya di sini. Okay, so ini area kita yang baru. Okay, so dia jadi PZ between A dengan B. Sekarang macam mana pula nak cari probability PZ between A dengan B pula? Sekarang basically-nya ini kita akan pecahkan. So konsep dia sama macam apa yang kita buat dekat dalam binomial lah. Okay, so ini kita akan pecahkan dia kepada, sekejap saya tunjuk secara keseluruhan lah. Tak boleh lukis lah. Dia akan jadi, so kita ambil sebab kita nak greater than. So kita ambil Z greater than A. So Z greater than A semua sekali lah. Okay, so Z greater than A. Kita nak yang warna merah ini sahaja. Okay, kita nak yang warna merah sahaja. So therefore kita akan tolakkan dengan Z greater than B. Okay.
So Z greater than A tolak dengan Z greater than B, kita dapat benda yang dekat dalam ni. Okay, boleh faham ke? Okay ke setakat ini? Boleh Miss. Okay. Okay. Pelan-pelan So dekat sini basically macam mana nak dapatkan area yang dekat dalam ni, dia akan jadi PZ greater than A. So Z greater than A kita akan lorekkan semualah. Okay, tapi kita bukan nak semua ni, kita nak yang warna merah tu sahaja. So kita kena tolakkan dengan PZ greater than B. Okay. So barulah kita dapat probability between B, negative B dengan negative A. Okay, let's see seterusnya. Saya penat pula saya lukis zero. Okay, so seterusnya. Soalan minta between negative A dan 0. Okay, so ini 0 kita. 0 kita di sini. So negative A di sebelah kiri. Ini negative A. So area yang kita nak ialah inilah. Okay, ini area yang kita nak. So automatically tak nak negatif, kita shiftkan dia sebelah kanan. Okay, kita shiftkan terus dia ke sebelah kanan. So bila kita dah shiftkan, dia akan terus jadi antara 0 dan A lah. So ini area kita. Okay, area sebelah kiri dan sebelah kanan sama je. Sini semua ialah 0.5. Sini semua 0.5. Sebab itu kita boleh shiftkan dia. Area tak boleh jadi negatif. Okay, probability tak boleh jadi negatif. Sebab tu kita boleh shiftkan. Okay, so ini konsep yang sama. Okay, konsep yang sama. Which is macam mana kita nak cari area dia. Untuk yang di sini, kita akan ambil starting daripada 0 dulu. Okay, semua yang 0 ke sebelah kanan semua sekali, which is sebab tu kita dapat PZ greater than 0 tolak dengan PZ greater than A. Okay, PZ greater than A. So kita dapatlah yang di tengah-tengah sahaja. Okay, so sama juga konsep dia yang tadi. PZ greater than A tolak dengan PZ greater than B. Okay, so PZ greater than 0 ialah the whole thing. Okay, so PZ greater than 0 ialah the whole thing, which is the whole thing yang sebelah kanan ialah 0.5 lah. Dekat situ. Okay, so let's see nombor 5. So ini secara general sahaja ya. Kita tengok dulu betul-betul. Alright, so kita ada soalan minta Z between negative B dan A. Tengok, between negative B dan positive A. So 0 di tengah-tengah. So negative B di sini, di tempat negatif sebelah kiri. A di sebelah kanan. Okay, positif. So area yang kita nak ialah di antara ini. So kalau kamu nampak, kita mark lebih daripada 1. Okay, kita mark lebih daripada 1. Bila kita mark lebih daripada 1, mesti kena buat 1 tolak. Okay, 1 tolak. Okay, bila kita shadekan lebih daripada sebelah, bukan lebih daripada 1 lah, lebih daripada sebelah, kita kena buat 1 tolak. Okay. Shade lebih separuh, kena buat 1 tolak. Sama konsep macam kita dekat binomial dengan Poisson. Kalau simbol yang soalan minta less than, kita kena buat 1 tolak. Okay, sama konsep dia macam tu. Okay, tapi untuk soalan ini, basically-nya, tak payah dah kita tukar-tukar, tak payah shift. Sebab kita tahu kita nak yang tengah-tengah ini sahaja. Okay, so apa yang kita kena buat ialah 1, 1 minus dengan yang kiri dan juga yang kanan. Okay, so 1 minus yang kiri dengan yang kanan. Okay, minus sekali lagi, minus yang kanan. Okay, so bila saya lukiskan balik, so ini negative B kita, ini A kita, so ini yang kiri kita, ini yang kanan kita. Okay, so bila kita buat 1, total 1 tolak yang kiri, tolak yang kanan, kita dapatlah nilai yang dekat tengah-tengah. Okay, so yang kiri ialah Z less than negative B. Okay, belajar daripada nombor 1 tadi, kita boleh shiftkan terus. So ini kita boleh shift.
Tolak dengan Z greater than A, Z greater than A tak payah buat apa-apa, terus boleh tengok table. So ini ialah P Z less than negative B, ini ialah P Z greater than A. Okay. Okay, last one kita tengok dekat sini, kita ada between negative A dan negative A dan A. Okay, so between negative A dan A. So negative A di sebelah kiri, positif A di sebelah kanan. So nampak macam sama dengan yang atas. Okay, tapi ada bezanya. Sama je, konsep dia sama. Cumanya, sama juga. Tolak sebelah kiri, satu tolak kiri, tolak kanan. Okay, satu tolak kiri, tolak kanan. Okay, cumanya dekat sini bila kita shiftkan yang kiri ni, setelah kita shiftkan, kita dapat benda yang sama. PZ greater than A, PZ greater than A. So bila kita simplify, kita dapatlah 1 minus 2 PZ greater than A. Okay. Right. Okay ke? Masih dalam keadaan okay? Boleh, Miss. Okay, Miss. Ada sikit lagi saya nak tambah. Nombor 7. Okay. Let's say if the question asks us Z between A dan B. Okay. So kita buat kita punya normal distribution kita. So A dan B. A dan B kedua-duanya positif. Bila kedua-duanya positif, dia kena ada dekat sebelah kanan. Okay, A dulu baru B, jangan B dulu. Okay, sebab A dekat sebelah kiri. A sebelah kiri jadi A dulu lah. Okay, ini area yang kita nak. Okay, ini tak perlu shift. Ini konsep yang sama sebenarnya dengan yang di sini. Yang nombor 4. Salah. Nombor 3. Okay, konsep yang sama nombor 3. Tetapi nombor 3 kita kena shiftkan dulu. Okay, tapi soalan yang nombor 7 ni tak perlu shift. So teruskan sahaja. Ambil start daripada Z greater than A. PZ greater than A. Tolak dengan PZ greater than B. Okay, so PZ greater than A tolak dengan Z greater than B. Sekali lagi kalau ada yang tak faham kenapa PZ greater than A, sebab kalau kita ambil PZ greater than A, kita ambil semua ini. Kita bukan nak area semua yang sebelah kanan. Kita nak yang dilorikkan sahaja. Jadi kita kena ambil Z greater than B. Okay, so Z greater than A tolak Z greater than B. Okay, now the last one ialah satu definition yang ada untuk modulus Z greater than A. Okay, so ini definition mesti kena hafal. So definition untuk ini ialah PZ greater than A or PZ less than A. So macam mana dapat definition ni? Sama juga daripada binomial pula, normal distribution. Sama juga. So modulus Z ini ialah maksudnya satu negatif A, satu positif A. Okay. So bila dia letak greater maksudnya dia di luar. Okay, dia di luar. So areanya ialah di sini. Areanya di luar sana. So sebab tu kita dapat Z greater than A, Z less than negative A. Sorry, tertinggal. Z less than negative A. Okay, which is we end up with ini PZ greater than A kekal, or A lah tambah Z less than negative A, kita akan shiftkan dia. So bila shift kita terus dapat Z greater than A. So here we end up with 2 PZ greater than A. Okay. Okay. Fahamkan dulu, itu macam bayangan-bayangan dulu. Setakat A dengan B belum tentu kita boleh faham lagi. So sekarang kita akan tengok kepada soalan kita. Okay. So yang penting tolong lukis normal distribution kamu, barulah nampak dekat mana area kita. Okay, so let's see. Soalan kita example 18. Biasanya normal distribution soalan akan bagi tahu dia ialah normal distribution. Okay, kalau dia tak bagi tahu, kena fahamkan daripada dia punya X dia lah event dia. Okay, so here we have X is a random variable following a normal distribution with mean 10 and variance 9. So normal distribution with mean 10 and variance 9. Okay, so that means kita punya mean ialah 10, variance kita ialah 9.
Question asks to find the z value which will be used to represent an x value of 14. So, x value kita ialah 14. So, kita nak cari nilai z kita, formula ialah x minus mean over standard deviation. Okay, so kita akan dapat x kita ialah 14 minus mean ialah 10 over dengan standard deviation yang diberi dekat kita. Sekejap, betul tak ni? Mean 10 variance. Okay, yang dibagi kat kita ialah variance. So that means kita kena square root kan dia. So square root 9 sama dengan berapa? Satu point tiga tiga. Okay, 1.33. Okay, so bila nak tengok table standard normal distribution mesti kena tukar. So step ini akan terjadi sentiasa untuk normal distribution. Untuk 9.3 ni step ini ialah step yang wajib kamu akan buat di setiap soalan lah basically-nya. Okay, now let's see example 19. Semua apa yang kita buat tadi daripada nombor 1 sampai nombor 8 tadi kita akan gunakan di sini. Okay, so given that Z is a normal distribution, so we know that this is a standard normal distribution. So kita kena tukarkan. Okay, tak perlu tukar sebab soalan memang bagi Z. Okay, tapi kalau soalan bagi X, kita kena tukarkan. Okay, so now let's see. Soalan bagi Z less than -1. So macam saya cakap, lukiskan. Okay, baru-baru ni tolong lukis. Bukan baru je, sekarang ke, nanti ke, dah pro ke, tolong lukis kamu punya bell graph kamu. Okay. So dia bagi Z less than -1. Tapi ni yang paling basic lah. So -1 ialah di sebelah kiri, -1. Less than, so kita lorekkan yang di sebelah kiri. Okay. So ini yang paling basic, which means ini kita shiftkan sahaja. Okay, so bila kita shiftkan dia akan duduk 1 di sebelah kanan. So ini area yang kita nak cari. Okay. So dia akan jadi PZ greater than 1. Okay, so PZ greater than 1. Sekarang kita akan tengok table. So macam mana nak tengok table? Kita buka dekat table kamu. Ambil table, buka dia dekat table 3, standard normal distribution. Okay, so standard normal distribution maksudnya kena Z lah. Okay, so macam mana nak baca table kita ini? Table kita tak ada mean, tak ada lambda, tak ada N, tak ada P. Betul-betul hanya ada ini sahaja, A kita sahaja. Okay, so 1 dekat sini sebenarnya ialah 1.0. Okay, 1.0. So macam mana nak baca table kita dekat sini? Kita cari 1.0 dekat sini. 0.00. Okay, so let's say kalau saya ada Z greater than 2.15. So macam mana nak cari 2.15? Cari 2.1 di sebelah kiri. Cari 2.1 di sebelah kiri di kolom pertama kita. Cari 0.05. So kamu kena bahagikan lah dekat sini. Ini ialah 2.1 dengan 0.05. Ini tengok dekat kolom pertama, ini tengok dekat row pertama. Okay, so 2.1 dekat sini. 0.05 dekat sini. So nilai dia ialah 0.0158. Okay, so ini nilai dia. So itu contohlah. Let's say kalau saya ada PZ greater than 0.97. 0.97. Okay, so ini kita akan pecahkan 0.9 di kolom yang pertama, 0.07. Okay, di row pertama. So 0.9 cari dulu. So 0.9 di sini, 0.07 di sini. Okay, so nilai yang kita nak cari ialah 0.1660. Itu nilai kita. Okay, so dalam kes kita tadi kita nak cari Z greater than 1.0. So Z greater than 1.0 senanglah. Kita pecahkan satu, kita nak cari PZ greater than 1.0. Ini dah tak payah pecah dah. Satu ialah 1.0, another one ialah 0.00 lah. Okay, so 1.0 di sini, 0.00 dekat sini. So nilai kita ialah 0.1587. Okay, so terus letak 0.1587.
Selesai. Okay. So ini yang paling basic. Ini tak nak lukis binomial. Kenapa binomial je? Ini tak nak lukis bell graph, tak ada masalah. Okay. Yang ni boleh terus shiftkan lah. Okay. Tapi selain daripada tu, semua yang dalam interval macam ni, soalan B, soalan C macam ni, D, tolong lukis bell graph kamu. Okay. So let's see soalan B. So kita lukis bell shape kita. So bell shape kita tadi saya dah lukis dah. So bell shape kita. So nilai kita kedua-duanya ialah 0.42. Okay, kosong inilah kosong. 1.42 dekat sebelah kanan. So letak 1.42 sebelah kanan. So antara kosong dan 1.42, so kita sheetkan dia. Okay, so sekarang basically ambil start daripada kosong. Dia akan jadi PZ greater than 0. Kalau kita ambil PZ greater than 0 sahaja, kamu akan ambil semua nilai ini. Bukan nak semua yang ke sebelah kanan. Okay, kita nak yang merah sahaja. Jadinya kita kena tolak dengan Z greater than 1.42. Minus PZ greater than 1.42. Okay, so kalau masih lagi tak jelas, contoh saya ada kosong dekat sini, sini 1.42. Bila kita ambil Z greater than 0, kita nak yang ini sahaja. Kita nak nilai ini sahaja. Okay. Z greater than 0 semua ni sekali. Okay. Z greater than 1.42 semua ini sekali. Okay. So ini Z greater than 0. Ini Z greater than 1.42. Okay. So bila Z greater than 0 tolak dengan Z greater than 1.42, kita dapatlah nilai dekat sini. Okay. So kiranya daripada kiri tolak dengan yang kanan. Okay, tak payah risau equal ke tak equal sebab kita continuous. Okay, continuous kita tak risau pasal ada equal ataupun tak equal. Basically start daripada 0, start daripada kiri, tolak dengan sebelah kanan. Yang penting dia mesti berada dekat sebelah kanan. Okay, kalau dia sebelah kiri ni kita kena shiftkan dia dulu. Okay, so sekarang kita akan tengok table. Z greater than 0 tak payah tengok table. Z greater than 0, semua probability yang sebelah kanan which means 0.5. Minus dengan Z greater than 1.42. Okay, 1.42. So Z greater than 1.42. So kita akan bahagikan ini kepada 1.4 dan juga 0.02. Okay, kalau tak tahu mana datang 0.02 tu ini. Ini ikut jadi 0, 0, ini 2. Okay, so 1.4 di sebelah kiri sekali. Sini 1.4. 0.02 dekat sini. So nilai dia ialah 0.0778. Okay, so soalan kita akan jadi 0.5 tolak 0.7778. Okay, so bila tolakkan kita akan dapat 0.4. Itu ke ni? Salah je. Satu point 42, 0.0 tertinggal. 0.0. 0.0778. 0.0778. Okay, so 0.4222. Okay ke? Boleh ke? Boleh bersama dengan saya? Boleh Miss. Boleh Miss. Okay, so ini ialah basic untuk 9.3 dengan 9.4. Kena fahamkan betul-betul baru kita boleh buat 9.3, bukan 9.3 je, 9.4 sekali. So, let's see, teruskan. Perlahan-perlahan tak apa. Sekarang masih lagi blur-blur tak apa. Lepas raya dah tak boleh blur-blur dah. Okay. Okay, shape. Between
Dua-dua positif, 0.9 dengan dua. Lagi satu, jangan confuse probability dengan nilai A. Ini nilai A, ini ialah nilai A. Nilai A duduknya di sini. Kalau negatif di sini, kalau positif di sini. Di dalam ni ialah kita punya probability kita. Okay, contoh macam jawapan 0.422 maksudnya nilai dekat dalam ni ialah 0.422 lah. Okay, 0.1587 maksudnya nilai di sini ialah 0.1587. Okay, so dua-dua nilai yang positif, dua-dua nilai yang positif maksudnya dua-dua di sebelah kanan. So 0.9 dulu baru 2. Okay, lorikkan. So basically ini sama dengan soalan B tadi. Okay, sama dengan soalan B tadi. So start kiri tolak dengan kanan. Okay. So PZ greater than 0.9 minus PZ greater than 2. Okay. Last sekali saya explain Z greater than 0.9 semua nilai yang di sini tolak dengan Z greater than 2. So kita dapat nilai yang ini sahaja. Okay. So now tinggal tengok table. Z 0.9. Okay, so 0.9 maksudnya 0.90 lah. So 0.90. So sini ialah 0.90. So 1.1841. Kosong, sorry, 0.1841. Okay. So Z greater than 2 is benda yang sama dengan 2.00. Okay. So 2.0. 2.0 00. So nilai dia ialah 0.0228 minus 0.0228. So tolak kita dapat 0.1613. Okay. Sama je, soalan B dengan C sama, cuma B Z greater than 0 ialah 0.5. Okay, next question. Sama, bell shape kita tolonglah lukis. Okay, satu negatif, satu positif. Satu negatif, yang positif, 0 pula tu. Ini nilai negatif, maksudnya dia kena berada dekat sebelah kiri. Okay, so ini negatif. Negatif 0.42. Di antara negatif 0.42 dengan kosong. Maksudnya kita akan shade dekat sini. Okay. So A kita negatif. A negatif. Okay, apa situasi dekat sini? A negatif. Okay. Situasinya dekat sini ialah A negatif. Tapi dekat table A kita tak negatif. Okay, dia tak adalah dalam table ni tulis negatif-negatif. So tak boleh dah tengok table. So bila tak boleh tengok table sebab tu wujudnya kita kena shiftkan. Kita shiftkan dia. Okay, so bila kita shift dia akan jadi positif. 0.42. Okay, sekarang area dia dah berpindah ke sebelah kanan. Instead of di sini, dia akan jadi di sini. Bukan di sini. Ini dah jadi area lain dah pula. Okay, so area di sini is the same thing dengan area yang di sebelah kanan ini. So area merah itu dah bertukar kepada tempat hijau. Okay, so tadi A negatif. Kita buat apa? Kita shift. So lepas kita shift, basically kita apply benda yang sama dengan soalan B dan juga soalan C. Okay, sekarang dah semakin pro. Ini basically dia akan jadi PZ greater than 0 minus PZ greater than 0.12. Okay, so dua benda basic dekat sini. Satu ialah shift. Okay, shift negatif. Dua, kiri tolak dengan kanan untuk dapatkan area yang kat tengah-tengah kita. Okay, itu dua benda basic. Okay, Z greater than 0 tak payah fikir panjang, 0.5. So ini boleh tengok table 0.42. So 0.4. 0.42. Sekejap saya padam semua. PZ greater than 0.42. So kita pecahkan 0.4 dan 0.02. Okay, so 0.4, 0.02. So ini nilai kita. 3372. 0.3372.
So kita dapat 0.1628. Okay, next question. Habis masa kat sini ke? Okay, ini saya nak kamu buat sendirilah. Okay, cuba try sendiri soalan ini. Saya bagi akhir jawapan 0.1. Apa yang ni? Faham tulisan sendiri. 14. 1456. Ini 0.617. Okay. So berpandukan dengan apa yang kita dah buat tadi, so try soalan E dan soalan F. Okay, nanti kita akan discuss dekat dalam kelas di tutorial yang kedua. Okay, so let's skip. Jangan risau, kita masih lagi buat benda yang sama untuk soalan-soalan yang lain. Okay, example 20. Okay, so sekarang instead of kita cari probability yang dekat dalam, okay, sama konsep macam binomial dengan Poisson. Kadang-kadang kita cari probability yang dekat dalam, kadang-kadang kita cari nilai R yang dekat luar. Okay, so sekarang instead of kita cari nilai yang dekat dalam, kita nak cari nilai A kita. Okay, nilai A kita dekat sini. Okay, so example 20. Satu benda yang kamu kena ingat dekat sini, konsep dia tadi, kalau dia dah lebih daripada 0.5, okay, kalau dia lebih daripada 0.5, kita kena buat satu tolak. Okay, alright, kita tengok soalan dulu lah. Z greater than A. Okay, boleh terus tengok table, sepatutnya boleh terus tengok table lah. Tengok dulu probability dekat sini. Okay, probability kita 0.3594, which is kurang daripada 0.5. So kita memang boleh terus tengok table. Okay, so terus tengok table, carilah dalam table kamu sepanjang-panjang ini. Okay, dekat mana 0.3594. Okay, cari dekat sini ini probability kita. Okay, jangan tengok merata, dia table ini ikut urutan. Sini 0.5, 0.4, 0.3. Okay, so carilah ikut urutan dia. Kita ada 3594. So ini dah 30, ini 34, ini 38. So dekat sinilah 37, 36, 36, 35, 94. Okay, so sekarang kita akan reversekan dia. So apa nilai A kita? 0.36. Okay, 0.36. So basically terus straightforward, A kita ialah 0.36. Okay, sekarang tengok soalan B. So ini apa yang saya cakap tadi. Macam mana nak contohnya? Okay, kita cerita sikit. Kalaulah contoh Z kita less than A, probability kita kurang daripada 0. Okay, probability kita lebih daripada 0.5. Okay, contoh. Contoh, soalan dia ialah PZ less than A, probability dia 0.89. Okay, contoh dekat sini. Dia Z less than A, probability dia lebih, sorry saya cakap kurang tadi kan, dia lebih daripada 0.5. So apa yang kita kena buat dekat sini, A kita is basically lebih daripada 0. Okay, bila A kita lebih daripada 0, so apa yang kita kena buat ialah kita kena buat satu tolak. Okay, buat satu tolak. So untuk dapatkan PZ greater than A, kita kena buat satu tolak dengan P kita. Sekejap saya pula yang pelik. Nantilah ni. Saya buat soalan dulu lah. Okay, soalan B dulu. Okay, so case-nya dekat sini, PZ less than A. Okay, so obviously tak boleh tengok table lagi. Okay, tak boleh tengok table, which means kita kena tukarkan dia menjadi greater. So macam mana nak tukarkan dia jadi greater? So kita lukis dulu table kita ataupun bell shape kita. Kita lukiskan bell shape kita. Kenapa? Okay. Bell shape kita. So kalau tengok dekat sini, kita tak tahu nilai A kita ni positif ataupun negatif. Okay, kita tak tahu nilai dia positif ataupun negatif. Memanglah A kat sini positif. Okay, tapi nilai A ini sendiri kita tak tahu. Mungkin dia akan jadi Z less than negatif 3. Contoh. Okay, so mungkin A negatif 3. Macam tu. So kita tak tahu nilai A kita sama ada positif ataupun negatif. So let's assume A dekat sini
A dekat sini. Okay, saya nak cari sama ada A kita positif atau negatif. Okay, so dia markkan dekat sini ialah Z less than A. Okay, so bila Z less than A maksudnya Z dekat sini. Less than A kita shadkan sebelah kiri. Okay, ini saya alihkan. Tadi kita cakap mungkin sebelah kanan pula kan. Okay, so bila Z less than A yang kita pilih yang sebelah kanan, yang positif tu, ini area dia. So kamu rasa dia sebelah kiri ke sebelah kanan? Dia negatif ke dia positif? Rasa-rasanya. Negatif. Negatif sebab apa? Sebab probability kita less than 0.5. Yes, betul. Okay, sebab probability kita kurang daripada 0.5. Okay, less than 0.5. So tak logik lah. Area ini ialah 0.0985. Okay, so area yang logik ialah di sini. So konsep bila kita nak cari A, inilah konsep dia. Contoh. Saya tulis sini Pening pula udah tak ada ruang ni. Sudah. Okay, contoh ini 0 kita. Okay, so let's say ini ialah A kita. Okay, ini ialah PZ less than A. PZ less than A. So probability dia mestilah kurang daripada 0.5. Okay, so bila soalannya begini pula, so sebab tu mesti kena shadekan kita punya bell shape kita. Mesti kena lukis bell shape kita. So kalau kita letak dekat sebelah sini tadi, kalau ini ialah PZ less than A, okay, probability dia mesti lebih daripada 0.5. Okay, mesti lebih daripada 0.5. So that means kat situ kita boleh assumekan juga. So A kita dekat sini mungkin akan jadi kurang daripada 0, which is negative. A kat sini mungkin jadi positif, lebih daripada 0. Okay. Okay. Kalau masih lagi confused tak apa, tenang-tenang dulu. Tadi kita dah decide dah dia dekat sebelah kiri. Okay, so kita lukiskan balik. Kenapa saya padam tadi? Okay, so kita dah decide tadi dia dekat sebelah kiri. Okay, sebab probability dia kurang daripada 0.5. Okay, so ini shade kan. Alright, so dekat sebelah kiri, dia berada dekat sebelah kiri. Kita masih tak boleh selesaikan. Ingat, bila mana A kita dekat sebelah kiri, kita kena shiftkan dia. Okay, kita kena shiftkan ke sebelah kanan. Okay, so bila kita shift, bukan sahaja area kita je pindah. Dia punya simbol untuk A kita pun berpindah. Okay, so bila kita shift, simbol untuk A kita akan jadi pindah, jadi negatif A. Okay, semua tadi kita shift kan, kita jadi positif kan? Dia jadi positif, kita shift kan dia jadi 1.42 contoh ini. Kita shift kan dia jadi 0.42. So samalah konsep dia dekat sini. Kalau dekat sini, kita dekat kiri ni A, kita shift kan dia jadi negatif A lah. Okay, kita shift kan dia jadi negatif A. So ini area yang kita nak. So basically soalan ini kalau kita tulis balik PZ less than A equals to 0.0985. Okay, area yang kita nak cari sebenarnya ialah PZ greater than negative A. Ini area yang kita nak cari. Okay, greater than negative A. So equals to 0.0985. Okay, sekarang boleh terus tengok table. Okay, kenapa boleh terus tengok table? Sebab kita nak tahu A kita tu berapa. Okay, memang A negatif kat sini. Okay, tapi tak ada masalah sebab nilai A kita yang sebenar bukan negatif. Okay, sekarang boleh terus tengok table. So tengok table 0.0985. Table ni ikut urutan, jangan kamu tengok merata sangat. Sini 0.1, 0.968, kita tadi 85, so atas lagi, so sini 0.985. Okay, so pergi ke sebelah sini. Sini boleh, sini pun boleh juga. Yang kanan ni pun boleh juga. Tak payahlah jauh-jauh. Okay, so 1.29. Okay, 1.29. So basically-nya kita tahu PZ greater than 1.29 is equals to 0.0985. So we can conclude that negative A kita is equals to 1.29.
negative A is equals to 1.29. So A is equals to negative 1.29. Okay. Sedikit mencabar kat situ. Tapi mula-mula je lah. Okay, nanti dah lama-lama okay je tu. Bila kamu dah betul-betul faham. Okay, let's see. Ni masih lagi kita dekat situasi nak cari A. Alright, let's see. So kita lukiskan kita punya shape. Kenapa pula ni? Okay, so soalan ini minta negative 0.3 dengan A. Okay, so kita ada dua choice. Okay, kita ada dua choice. Let's see, kita buat dua lah. Okay, kita ada dua choice. Sebab kita tak tahu A kita positif atau negatif. So saya tulis dulu. Negative 0.3 memang dekat sebelah kiri lah. Kita dah tak ada pilihan. Negative 0.3. So choice untuk A yang pertama ialah A kita negatif dekat sebelah kiri. Okay. Choice yang kedua, negative 0.3 memang sebelah kiri. Dan A kita positif sebelah kanan. Okay, so area kita ialah di antara. So rasa-rasanya nombor 1 ke nombor 2 yang kita punya? Nombor 1 atau nombor 2? Kita punya diagram nombor 1 atau nombor 2? Nombor 1 rasanya, Miss. Nombor 1, betul. Okay, nombor 1 sepatutnya. Sebab kita kena tengok probability kita. Okay, so since probability kita kurang daripada 0.5, so ini kita punya diagram. Okay, diagram kita yang ini tak boleh sebab ini lebih daripada 0.5. Okay, bila dia dah shade lebih daripada sebelah tu, kita akan assume dia lebih daripada 0.5. Okay, so kita ambil yang sebelah kiri. Itu kita punya cerita. Okay, so ambil daripada sebelah kiri, so ini bukan kita punya lah. So untuk cari A ni always kena refer dekat kita punya probability kita. Tengok dia kurang daripada 0.5 atau lebih daripada 0.5 baru kita tahu kedudukan A kita. Okay, so ini balik semula dekat apa yang kita dah buat sebelum ni. So ini kita akan shiftkan. So bila kita shift, saya lukis balik kita punya diagram. Astaga, apa yang susah sangat saya nak lukis ni. Habis masa dia macam. Ya Tuhan. Lukis dulu. Okay. So bila kita dah shiftkan dekat situ, dia akan jadi. Setelah kita shiftkan dia akan jadi 0.3 di sini. Dan A di sini. Okay, so ini area yang kita nak. Okay, so kat sini dah nampak dah. So bila soalannya minta PZ between negative 0.3 ZA equals to 0.0269. Okay, so bila dah shift kan kita nampak PZ greater than 0.3. Okay, kejap. Betul ke saya punya shift ni? Shift saya ni betul ke? Rasa-rasa betul tak? Terbalik, Miss. A di kiri, 0.3 di kanan. Yes, betul. So A ni lagi kecil daripada 0.3. Okay, so A lagi kecil daripada 0.3. So A kena berada dekat sebelah kiri. So A 0.3. Okay, so hati-hati dekat situ. Kalau tak kita salah tolak. So ini dia akan jadi Z greater than A minus PZ greater than 0.3 minus equals to 0.0269. Okay. So ini kita boleh tengok table dulu 0.30. 0.30 is 3821. Okay, 0.3821. So masukkan siap-siap. PZ greater than A minus 0.3821 equals to 0.0269. Okay, pindahkan ke sebelah probability kita. Ada 0.4090. Okay. Nampak macam betul? Nampak macam betul. Ada satu kesalahan lagi yang saya buat dekat sini.
itu dia tidak negatif kan Miss? Yes. Okay, ingat bila kita shift kan kita punya simbol A kita mesti bukan negatif lah, kita tukar sign dia. Okay, kita tukar sign dia. So, tadi kita shiftkan 0.3 dekat sini, 0.3 mesti tukar jadi positif 0.3. Okay, kita shiftkan A dekat sini, dia akan jadi negatif A. Okay, so inilah area yang kita nak cari. Okay, so bila shift, tukar sign. Okay, tak boleh ingat dia jadi positif sahaja. Okay, kalau dia bagi nilai A, senanglah kita nampaklah dia jadi positif. Kalau dia bagi huruf A, kita kena tahu, kita kena negatifkan dekat sini. Okay, so sini so jadi negatif. Sekejap ya, saya tahu dah habis masa. Saya tak nak kita gantung. So sini negatif A. Okay, so now boleh terus tengok table kita. Kita ada 4090. So 42 bukan, 38 bukan. Jadi di kawasan sini 4090. Okay, so 0.23. Okay, 0.23. So kita ada PZ greater than 0.23 equals to 0.4090. So therefore negative A is equals to 0.23. So A is equals to negative 0.23. Okay, so itu cerita soalan C. Okay, simpan, fahamkan betul-betul. So next class kita akan discuss balik semua benda ini. Okay, sekarang mungkin mencabar sikit untuk kamu fahamkan, but that's okay, kita baru je mula. So boleh try juga soalan D. The answer here is 1.05. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Nanti kita akan sambung example-example seterusnya. So buat masa sekarang, siapkan dulu. Yang dah buat yang kelas hari ini, dah siapkan dulu soalan pasti yang saya bagi tu. Yang lain boleh try soalan 11 untuk fahamkan betul-betul macam mana nak guna table kamu. Soalan 11 dan juga soalan 13. Soalan 13 ni kena tukar jadi Z dulu lah. Okay? Bolehkah? Boleh Miss. Alright, so itu sahaja untuk hari ini. Kita sambung kemudian. Thank you. Thank you Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you, Miss.